الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. Surah Sad 29 yang bermaksud kitab yang telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad yang penuh dengan keberkatan, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan maksud-maksudnya, supaya mereka dapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal fikiran. Sad ayat 29. Sadaqallahul azim. Yang dihormati, dikasihi, yang berbahagia dan kuasa pengurusan kuliah duha muslimat Masjid Al-Falah Negeri 9 Subang Jaya, dan yang dihormati, yang dikasihi seluruh kehadiran para jamaah pada pagi yang penuh barakah ini, sama ada yang jauh, yang dekat, yang bersama-sama memenuhi ruang Dewan Besar kita pada pagi. Alhamdulillah. Pertama-tama saya mengajak diri saya, mengajak puan-puan semua, tuan-tuan semua, marilah kita merafak syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan izin Allah jualah kita dapat melangkah kaki untuk sampai ke tempat yang berkat ini. Kita dapat sampai dengan hati yang tulus, mulus dan ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, dengan niat yang suci, dengan tujuan yang murni, yang tidak membeza-bezakan kita, kerana kita sentiasa diajar agama supaya bersegera kepada ilmu, bersegera kepada amal saleh, dan jangan melengah-lengahkan kerja-kerja kebaikan. Itulah merupakan pintu kepada rezeki kehidupan kita. Kerana tidak ada orang yang paling berjaya dalam hidup melainkan orang berilmu. Tidak ada orang yang menang dalam hidup melainkan orang beriman. Tidak ada kejayaan yang paling besar di pada masyar kecuali orang-orang yang Allah beri keredaannya. Kita dalam hidup ini kita nak cetak semua itu. Berilmu pun kita nak, beriman kita nak, dan Allah redha lagi-lagi kita mahu. Itu satu di antara perkara kita kena ingatkan sentiasa, walaupun dalam apa keadaan kita hadapi.
susah, payah, pandemik COVID-19 ke apa ujian mendatang, biarlah dalam hati tercerna suatu keinginan untuk terus berilmu, beriman, beramal. Itu yang paling utama. Kalau tidak akan ilmu, amal dan iman, apa nilai kehidupan kita? Tidak ada nilai. Tak ada nilai. Suatulah Allah angkat martabat orang berilmu dalam surah Al-Mujadalah ayat ke-11. Terang Allah sebut, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat darajah, kedudukan orang yang beriman dan berilmu dengan kedudukan yang tinggi. Dan ulama-ulama kita sebut, di mana tinggi kedudukannya? Dunia lagi. Di akhirat tak ada masalah lah, dengan ilmu dan amal kita selamat. Di dunia lagi, batu orang berilmu di dunia bahagia, tidak celaka. Orang berilmu dunia selamat, tidak dalam keadaan susah. Orang berilmu di dunia ini dia tenang, tidak terasa gelisah, sebab ilmu memandu dia. Jadi itulah di antara perkara yang dimenangkan Allah bagi orang yang berilmu, beriman. Dunia lagi. Dan hari ini tuan-puan, kita tengok masyarakat kita, titik beza masyarakat ilmu dan iman saja. Kalaulah titik beza masyarakat kerana harta benda, pangkat kedudukan yang tinggi, maka nampaknya orang miskin akan kecewa manjanglah. Kalau nilai masyarakat kerana pangkat harta, itulah nilai yang meletakkan titik beza, yang kaya bahagia, yang miskin tak bahagia, maka orang miskin tak pernah ada kebahagiaan. Tapi hari ini tuan-tuan, kita tengok orang miskin ramai bahagia, bahkan orang berharta pula tak bahagia. Apa titik beza mereka? Kerana ilmu. Sementara pula kalau yang berharta tu ada ilmu, lagi bahagia. Jadi titik kita ilmu iman. Bahawa kita tak pernah bimbang dalam hidup ini. Kalau orang letak bahagia kerana harta, kita tak bimbang, sebab kita tahu ilmulah titik bahagia kepada kita, iman titik bahagia. Jadi kalau itulah neraca yang kita boleh pegang dalam hidup seharian kita ini, maka kesungguhan akan datang pada kita insya-Allah. Dan alhamdulillah pada pagi ini, setelah lama kita bersiaran online ya dengan saya dan para astizah yang lain, alhamdulillah Allah berikan rezeki lagi untuk kita hadir bersama-sama, walaupun dalam suasana isu yang belum selesai. Tapi insya-Allah mudah-mudahan dengan doa, dengan munajat, dengan keikhlasan, kesungguhan tuan-tuan, ikhlasnya tuan berdoa pada Allah Azza wa Jalla, Allah akan angkat penyakit ini buat selama-lamanya. Tidak hari ini, mungkin besok, tidak besok, mungkin tulat, tak tulat, mungkin minggu depan. Tapi akan tiba masanya Allah akan angkat penyakit musibah, Allah kembalikan semula keamanan, keselamatan buat umat dan kita semua insya-Allah. Allahumma ya amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi pada pagi ini sebagai menyambung bicara online, sebelum ini dalam kelas online terakhir saya ialah pada tanggal 17 bulan 3 yang lepas. 17 bulan 3 yang lalu adalah merupakan kelas online saya yang terakhir. Tak pastilah tuan-tuan tonton tidak online ni ya. Tapi saya yakin tengok kepada angka online yang menonton tu sampai beratus kali menonton, saya yakin yang di antara hadir adalah para muslimat Al-Falah lah. Di samping orang Sabah, orang Sarawak, orang Johor, orang Penang, orang Pahang, hatta Indonesia pun ada menonton. Maka di kalangan yang menonton itu adalah para muslimat Masjid Al-Falah kita ini, alhamdulillah. Tajuk kita pada pagi ini sambungan bicara kita pada bulan yang lepas ataupun pada tanggal 17 bulan 3 yang lalu ialah adab-adab penghafal Al-Quran. Sesuai sangatlah kita dah masuk ke saat-saat nak menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Bertinggal hanya dalam sekitar 6 hari saja lagi. Hari ini 23 Syaban, mana berbaki sekitar 24 hari ni, 24 hari ni, ya betul, 24 sebelum 3, makna berbaki 5 hari saja lagi. Kurang seminggu dah Ramadan akan kunjung tiba dan bulan Syaban akan melabuhkan tirainya. Doalah kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan kita dapat sambut Ramadan dengan penuh seronok, bahagia,
Tidak semacam tahun yang lalu dalam kekecewaan, dalam kehibaan, kesedihan dan sebagainya. Cukuplah ya, sejarah tu tutup. Kita buka sejarah kegembiraan, dapat kita berpuasa bersama-sama di surau di masjid, dapat berjemaah walaupun dalam situasi kapasiti yang tak diizinkan ramai, tetapi kita terima hakikat kita dapat hidupkan masjid dan surau insya-Allah dengan tarawihnya, dengan jemaah maghrib, asar, zuhur, isyak, subuh dan sebagainya insya-Allah. Jadi munasabahnya dengan Ramadan yang dah nak masuk ini, iaitu bulan Al-Quran. Kita maklum dalam fakta agama Islam kita, Islam merupakan agama yang terkait dengan Al-Quran. Al-Quran adalah Islam, Islam adalah Al-Quran. Terkait. Tidak berpisah Quran dengan Islam. Tak akan berpisah Islam dengan Al-Quran. Itulah sebabnya maka Allah Subhanahu wa taala kaitkan Ramadan dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah tu Allah sebut bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quranul Karim. Hudan linnasi, menjadi petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin, dan menjadi penjelasan dan wal furqan, dan kitab yang boleh membezakan yang halal, yang haram, yang dosa, pahala, syurga, neraka, baik dan buruk. Ini Allah isytiharkan kepada kita. Di samping Quran sebagai kitab petunjuk, Allah sebut hiya aqwam, dia penyuluh kepada perjalanan hidup kamu. Dia akan suluh kehidupan beragama kita. Jadi alhamdulillah, Ramadan yang kita nak masuk ini adalah bulan Al-Quranul Karim. Tapi jangan pula kita beranggapan Ramadan saja Quran yang kita kena baca, tapi Ramadan tutup. Tidak. Ramadan seolah penguat, recharge our iman, untuk pertingkatkan keimanan kita, untuk melekat hati jantung dengan Al-Quranul Karim. Sampai bila? Sampai ke mati. Hidup dan mati bersama Al-Quran. Satulah saya nak ajak puan-puan semua, dalam kesempatan sehari dua ini belum masuk Ramadan, kalau boleh ulang baca satu doa. Doa ini bukanlah sabit daripada hadis Nabi pun, tetapi diamalkan para alim ulama. Diamalkan pada alim ulama kita, dan ada kewajaran kita baca apa ulama boleh baca, boleh baca. Antaranya ialah Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Makna apa? Ya Allah, jadikan Al-Quran bertapak, bersemadi dalam hati-hati kami ini, masuk dalam hati kami, melekat di hati jantung kami, berada dalam hati jantung kami. Itu makna Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikan Al-Quran bertapak, bersemadi, melekat di jantung hati kami. Kita minta, ya, mula sekali lagi. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Rabi'a ejaannya ra, ba, ya, ain. Rabi', macam kita baca, kita eja Rabiul Awal, Rabiul Akhir tu. Rabi', ra, ba, ya, ain. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Jadikan Quran bertapak dalam hati jantung, melekat di jantung hati kami. Doa macam ni tuan-tuan, kita boleh ambil sebagai sandaran kerana diamalkan para ulama, dan ia satu permintaan. Saya sebut ini sebab antara perkara utama dalam hidup beragama kita ialah kita minta supaya Al-Quran kalamullah itu sentiasa berada bersama jantung hati kita, melekat di jantung hati. Kalamullah, kalam Allah itu Al-Quran, melekat dalam menjadikan kita tak lupa, tak lalai, tak leka untuk membaca dan mengamati Al-Quran. Walaupun dalam kesempitan masa, dalam keletihan, dalam kepenatan, tak lupa kita. Sebab apa? Sebab
tarikan, dipanggil bahasa Arab panggil jazb, jazbul iman. Tarikan tu ada. Sebab bila kalam Allah melekat jantung hati, kita tak akan lalai. Kita akan perasan. Contohnya, kalau kita jam 10-20 ni tak baca Quran lagi. Aku pagi ni belum baca Quran lagi. Dia datang perasaan itu. Daripada subuh jam 6.03 pagi tadi, dah jam 10.20, belum baca lagi. Kita akan segera untuk membaca Al-Quran. Dia datang secara automatically. Jiwa kita melekat. Aku tak baca Quran hari ni. Kenapa macam ni? Juga kita akan baca dan cari Quran, baca Quran. Itu sekurang-kurangnya. Dan kita jangan fikir benda biasa tu. Sebab benda yang sifatnya kalam Allah itu, dia bila melekat jantung hati, kita tak akan jadi orang lalai, lupa, dilupakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi maknanya, Allahumma ij'alil Qur'an rabi'a qulubina, kita minta Allah lekatkan Al-Quran jantung hati kita, melekat, berada dalam jantung hati kita masing-masing. Wallahu a'lam. Baik. Jadi itu munasabahnya lah, sebab saya nak kaitkan dengan bulan Ramadan, bulan Al-Quranul Karim, insyaAllah. Baik. Kita nak sambung perbincangan kita di muka surat yang ke-39. Adab-adab penghafaz Al-Quran, bab yang kelima. Ini sambungan ya. Baik. Antara perkara yang telah saya sentuh dalam kuliah online yang lalu ialah bagaimana dalam keadaan kita membaca Al-Quran, kita kena berada dalam keadaan paling sempurna. Arti macam mana sempurna kita? Binalah sebuah diri, sebuah kehidupan yang jauh daripada benda yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Dia benda yang boleh menghalang kita daripada baca dan ingat Al-Quran, dosa. Dosa. Dosa ni satu virus yang paling berbahaya. Tak ada lah. Kecil ke besar, dosa virus yang paling berbahaya. Dosa ni tuan-tuan menghitamkan hati, mematikan jiwa, merosakkan iman, merosakkan akhlak, membunuh keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Rangsangan-rangsangan kebaikan akan tercabut bila dosa dia masuk. Apa rangsangannya? Banyak. Nak zikir, tasbih, nak sembahyang awal waktu, nak sembahyang fardu, nak buat sembahyang duha, sunat tahajud. Dosa bila datang, maka kamu membunuh. Waktu dosa ini jangan pandang kecil. Dosa itu satu virus yang kalau dah melekat jantung hati, bahaya. Sebab itulah saya sebut dalam tanya Ustaz pagi tadi, jab tadi, live tadi, istighfar, taubat adalah pakaian kita. Tak boleh tangguh. Dosa ni kalau buat saja, jangan tangguh. Tadi ada penonton tanya, kenapa ada orang yang bila cakap dosa ni, dia bercakap dalam nada tak apa, ada tua, baru nak taubat, nanti sekian-sekian nak taubat. Ini satu kata-kata yang luar daripada kotak agama. Dalam kotak agama, dalam kerangka agama, Allah sebut dalam surah Az-Zumar 53. Apa kata Allah tentang dosa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Dalam kotak agama, Allah sebut, hei manusia, bila kamu buat dosa, segera minta ampun kepada aku. Itu dalam surah Az-Zumar 53. Dalam surah Ali Imran ayat 133, sama Allah sebut, bila berdosa segera, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Allah kata segera, jangan tangguh-tangguh, segera, maknanya bersegera kepada ampun aku ini, kata Allah, dengan cepat, jangan tangguh-tangguh bila engkau buat dosa. Jika Allah sarankan segera buat taubat, segera beristighfar, tiba-tiba kita kata tak apalah, nanti pencen, nanti nak tua, nak taubat. Siapa kita? Sedangkan Allah kata segera. Di samping soal kematian bukan urusan kita. Sakit, demam, mati bukan urusan kita, urusan Allah. Dalam surah Luqman ayat 34, Allah sebut kepada kita, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kamu tak tahu besok apa kamu akan dapat. Hidupkah lagi? Sehat ke tidak? Besok kamu tak tahu. Bahkan kamu tak tahu di mana kamu akan mati. Mati di rumah ke, di pejabat ke, hari ini kita tak tahu. Jadi kalau urusan kematian, urusan Allah bukan kita, tiba-tiba kita kata tak apalah, nanti nak taubat kemudian. Hai, seolah kita
lebih tahu bila kita nak mati sakit dan seumpamanya. Tak betul. Jadi jangan bercakap dalam konteks itu. Ini di luar kotak iman. Ini semata nafsu semata. Jawapan semata nak cari helah. Tak nak taubat lagi. Sebab itu saya kaitkan bukan apa. Bila kita berdosa, dia merupakan virus yang paling bahaya. Orang ingat Quran boleh lupa. Orang yang ingat ayat Allah boleh lalai. Orang nak buat ibadat boleh lupa. Sebab dosa. Termasuklah kita dalam Al-Quran ini. Betullah kita, puan-puan, minta maaf sebut sebagai satu motivasi peringatan bersama. Kenapa kita kadang-kadang bila Quran yang lambat nak baca, tak semangat nak baca, tak kuat mana nak baca. Bahkan kalau pegang jamah pun pegang letak, baca 2 ayat habis mengantuk. Sebenarnya kita boleh kata kepada kita masing-masing, aku ni pendosa, aku dosa dengan Allah, hatiku tertutupkan dosa aku, semangat aku tak berapa kuatkan dosa, jiwa aku sakit kerana dosa. Lepas tu kan tak boleh nak pegang Quran lama-lama, tak nak buka Quran, tak letak macam tu. Inilah yang berlaku pada para ulama. Saya tak sebut dalam siaran TV tadi sebab masa tak cukup. Itulah yang ulama kita sebut sebenarnya. Sehingga satu hari, bagaimana seorang ulama yang besar, iaitu Al-Imam An-Nasaibur. Al-Imam An-Nasaibur, seorang ulama An-Nasaiburi, ulama hadis. Dia pernah tak ingat hadis Nabi. Hadis Nabi dia tak ingat. Matan nas sanadnya dia tak ingat. Dia menangis berhari-hari, ayam. Riwayat kata ayamun, dia menangis kerana tak ingat hadis Nabi yang dia hafal lama ni, dia ulama hadis. Akhir dia menangis sebab orang tanya dia sampai mata bengkak. Kenapa, apa yang kita berlaku? Kamu sakit ke wahai tuanku? Tak, dia kata, aku jadi pendosa besar. Aku terlupa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan dosa besar kerana menipu, dusta, berzina, tidak. Tapi ada satu ketika diriwayatkan dia tertinggal sembahyang tahajud satu malam. Tertinggal, bukan letih, bukan tak nak buat, letih. Akhir tiba-tiba dah masuk subuh, tertinggal. Dia kata aku berdosa dengan Tuhan. Dia pegang hakikat tinggal sembahyang tahajud dosa. Dengan sebab tu dia lupa hadis-hadis dia baca. Tu saja. Tapi dia menangis hari-hari kerana dia kata dia berdosa Allah SWT. Ini semangat ulama kita. Saya termasuklah. Tak baca Quran dah 3 hari 4 hari dah. Tak baca Quran dah seminggu, tak rasa apa. Sebab dosa kita sudah menebal, di jatuh hati dah berpekat dan melekat pekat dah. Ini kita cuba nak buang kembali. Maka istighfar, taubat adalah pakaian kita. Istighfar taubat adalah amalan utama kita. Istighfar taubat adalah ucapan rasmi kita malam, siang, pagi, petang. Saya sebut di dalam kuliah, dalam live pagi tadi, dalam hidup beragama, muqaddimah sebut tadi, saya ingat lagi bersebut, dalam hidup ini 2 benda yang kita jadikan pakaian harian. Pertama, amal soleh. Yang kedua, bertaubat. Kena jadikan pakaian harian kita. Amal soleh, buatlah segala-gala amal soleh yang kecil besar, buat, carilah ruang, cetaklah pahala amal soleh banyak-banyak. Yang kedua, taubat, istighfar pada Allah. Ini pakaian harian kita. Amal soleh berpanjangan, berterusan, malam, siang, pagi, petang, senja, dini hari, tak kira waktu, kecil ke besar, teruskan. Yang kedua ialah dengan kita bertaubat, beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, ceritanya tentang adab baca Al-Quran. Saya dah sebut ini sebenarnya kerana paling sempurna, iaitulah kita cuba hilangkan hidup daripada, jauhkan diri pada perkara yang dilarang oleh Al-Quran, akhlak yang buruk dan seumpamanya. Baik, kemudian tengok di muka surat 39 tu sambungan. Sebuah riwayat datang daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ya ma'asyaral qurra, irfa'u ru'usakum faqad wadaha lakum at-tariq wastabiqul khairat wa la takunu 'iyalan 'ala an-nasi." Kata Umar bin Al-Khattab kepada pembaca Al-Quran. Apa dia kata? Wahai sekalian pembaca Al-Quran, penghafaz Al-Quran, angkatlah kepala kamu kerana jalan buat kamu telah menjadi jelas. Berlumba-lumbalah ke arah kebaikan dan jangan bergantung harap kepada manusia. Ini bukan hadis, ini kata-kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, kata sahabat lah. Ada makna tu.
Saya nak ambil pada satu sudut saja. Saya tak bincang tentang cerita ni tuan-tuan, lebih kepada penghafaz Al-Quran. Tapi saya nak ajak tuan-tuan dalam kerana kita tidak hafaz sebagai pembaca. Kita ni tidak bukan penghafaz, tapi kita pembaca Al-Quran. Kecuali kalau adalah penghafaz. Saya tahulah di sini ada hafaz Al-Quran, tapi kita ni saya anggap pembaca Al-Quran. Saya pun tidak hafaz Quran, tapi baca Al-Quran. Sehari-hari baca Quran, malam siang insya-Allah. Baik. Dalam kerangka kita pembaca Qur'an Al-Quran, kita bukan penghafaz, tapi cerita kita ni lebih penghafaz sebenarnya, tapi kita bawa dalam konteks kita. Baik. Jadi kata Umar, wahai pembaca Al-Quran, dengan maksud penghafaz Al-Quran, irfa'u ru'usakum, angkatlah kepala kamu. Sebab apa? Sebab dia kata faqad wadhaha lakum tariq, jelas jalan di hadapan kamu. Apa makna? Makna orang yang baca Quran ini, alhamdulillah, jiwanya makin tenang, hidup makin lapang, rezeki Allah permurahkan, hidup makin bahagia. Bila kita baca Quran, hidup kita tenang, hati yang sakit sembuh, hati yang hitam pekat bercahaya kembali, hati yang dah mati kembali bernyawa bernafas. Faqad wadhaha lakum tariq, makna jalan depan kamu terbentang cerah bercahaya. Ini kata Umar. Umar bercakap dalam nada, itulah pengalamannya. Saya suka nak kaitkan cerita Umar kepada sejarah dia masuk Islam. Kalau kita balik dalam sejarah Umar Islam, ketika dia tampar adiknya Fatimah bintu Al-Khattab radhiyallahu anha, yang masuk Islam belumnya, sehingga terjatuh daripada tangan Fatimah apa dia? Ayat-ayat Al-Quran yang tertulis di atas pelepah tamar. Ada kata berulang, penting tertulis di atas pelepah tamar, berulang tak kira lah, terpenting terjatuh. Ayat daripada surah Taha. Omar baca, dia ambil, dia baca. Adik tak berizin, tapi dia ambil, dia baca Taha ma anzalna alaikal Qur'an litashqa sampai 45 ayat. Kesan dia baca tadi, air matanya mula mengalir laju daripada kelopak matanya. Ketika dia sebelum itu jiwanya keras, hatinya begitu membatu keras. Baca ayat, hatinya lembut macam air yang mengalir, tak pernah henti. Tak pernah dia menangis. Bila baca ayat itu, air mata mengalir, tak henti. Lalu bertanya, mana Nabi SAW, mana Muhammad? Mula nak cari Islam. Tuan-tuan, cerita ini kalau kita tengok dalam fakta sejarahnya, ada makna tersirat. Sebab manusia ni, bila sampai tahap dia boleh baca Quranul Karim, asal dia tak boleh baca, insya-Allah Allah beri cahaya kepadanya. Omar, kita fahamlah, dia orang Arab, baca dia faham. Habis kita ni pun sama. Walaupun tak boleh tahu makna, tapi baca dulu. Baca dan baca insya-Allah. Sebab Al-Quran mukjizat pada ayatnya, mukjizat pada bacaannya, mukjizat pada maknanya. Kita faham tu. Quran ni puan-puan mukjizat pada bacaannya, pada hurufnya, pada maknanya. Itulah Al-Quran punya mukjizat. Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Ada mukjizat pada ayat-ayatnya, mukjizat pada makna-maknanya. Yasin, wallahu alam apa maknanya, wal Quranil Hakim, dan demi Quran yang maha bijaksana. Innaka laminal mursal, engkau Muhammad di kalangan nabi-nabi yang diutuskan Allah. Ada mukjizat pada makna tu. Bila baca makna tu, ada kekuatan mukjizat. Oh, Nabi Muhammad di kalangan rasul-rasul, Quran bijaksana, ada mukjizatnya. Satu, ada orang bukan Islam, hanya kerana baca Quran terjemahan. Dia tak baca ayat Quran itu, dia baca, tapi dia baca translation. Daripada bahasa Inggeris, bahasa apa, dia baca terjemah ya. Ada yang meluk Islam, dia baca terjemahan sampai 10 ayat, dia kaji terjemahan, air mata mula mengalir, dicari di mana Allah, dan akhirnya mengucap kalimat syahadah. Padahal tak baca ayat pun, mana boleh baca ayat, dia tak pernah baca pun, tak erti Arab, tapi dia baca makna terjemahan, pun ada mukjizat. Lepas tu saya sebut baik tempat, saya kata, di peringkat kita sekarang sebagai orang awam,
Kita mungkin satu tahap kita nak baca Quran secara tepat, huruf makhrajnya tak boleh. Kita belajar. Tapi cuba tengok mana Al-Quran. Nak ubah hati kita melalui dengan makna, boleh. Bukalah ayat mana-mana, tengok makna. InsyaAllah hati yang keras membatu boleh lembut, insyaAllah. Hati yang sakit boleh sembuh. Dengan syarat mukjizat kita rasai. Ini rezeki. Satulah, Quran tidak pernah mengecewakan kita. Quran tidak pernah mengecewakan kita selama-lamanya. Quran tak akan mengecewakan umat Muhammad selama-lamanya, kerana Quran hidup. Quran tidak pernah mati. Mukjizat Al-Quran, sama ada hurufnya, tulisannya, termasuklah maknanya, tak pernah mati. Yang mati kita, mati hati, mati rasa, mati perasaan, mati keinginan, itu kita. Quran tak pernah mati. Satu ketika bila berlaku peristiwa di Kaabah Al-Musharrafah, ini kaitan sejarah lama. Kita baca dalam fakta sejarah dan sirah yang lama. Ketika berlaku peristiwa Nabi Muhammad SAW dan umat Islam dipulau oleh orang Mekah, dinamakan Amul Maja'ah, tahun kelaparan. Kita baca sejarah kan, sirah Nabi. Berapa lama Nabi di pulau? Di Mekah, sampai tak boleh jual beli, tak boleh beli barang, tak boleh jual barang. Ada sejarah kan? Recall baliklah sirah kita baca, lama sangat tu kot, sampai tak ingat-ingat tu. Nabi di pulau selama 3 tahun. Disebut dalam sirah Amul Maja'ah, tahun kelaparan. Nabi, keluarga masuk orang Islam di pulau, tak diberi izin untuk jual beli barang, dan beli barang pun tak boleh, duit ada, tak diizinkan. Itu ketentuan pemerintah Mekah zaman tu. Cuba nak matikan Nabi dan umat Islam yang ada. Tuan-tuan, diriwayatkan dalam riwayat yang panjang itu, ada satu cerita. Di tepi Kaabah yang mulia itu, dia tergantung ayat-ayat tertentu, di antaranya ialah nama Allah Azza wa Jalla. Tergantung nama Allah tepi Kaabah itu. Didapati dalam tempoh itu, semuanya dimakan anak-anak. Melalui anak-anak yang memakan, tapi anak tak pun memakan kalimah Allah. Itu baca sejarah balik. Kekal nama Allah Azza wa Jalla di Kaabah. Suatu ada ulama yang kata, apa nilai kemuliaan yang utama di sebalik kalimah Allah yang tak dimakan anak? Sebab kalimah Allah Azza wa Jalla, kalimah yang suci, kalimah Al-Quranul Karim. Dalam Al-Quran berapa ribu, berapa ratus kali disebut nama Allah, Rabb, dan macam-macam lagi nama yang lain, Ilah, macam-macam. Ini tanda apa? Saya nak ambil ceritanya, tanda kehebatan Al-Quran sebagai kalamullah Azza wa Jalla. Itu ceritanya lah, panjang cerita kena detailkan. Saya ambil sebagai rumusan. Baik tuan-tuan, jadi apa yang saya sebut ialah, kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, angkatlah kepala kamu dan tengok depan kamu, jalannya clear, wadih, jelas. Apa jalannya? Jalan keimanan, jalan ketakwaan, jalan kebaikan, jalan pahala, jalan keredaan, jalan keselamatan, dan jalan ke syurga menanti kamu. Dengan syarat kamu jadi pembaca Al-Quran yang benar-benar baca Al-Quran. Allah akan buka pada kamu jalan-jalan yang terang benderang. Lalu kata Umar lagi, wastabiqul khairat, dan kamu adalah berusaha untuk mencari perkara kebaikan, lumba-lumba, berlumba ke arah kebaikan. Sebab apa? Sebab dalam Al-Quranul Karim, ayat-ayat yang terkandung di antara ialah bercakap tentang kebaikan-kebaikan, pahala, rahmat, redha, sayang, cinta, kasih Allah Azza wa Jalla. Dalam Quran kalau kita buka ayat yang banyak cerita tentang hal itulah, tentang pahala, redha, rahmat, berkat, dan apa yang Allah suka pada kita. Yang tu yang banyak benda. Jadi orang bila baca Quran, jiwanya terarah kepada kebaikan. Orang kedekut jadi pemurah. Orang yang bakhil jadi dermawan. Kerana Quran cerita tentang kebaikan menyumbang derma. Dia kedekut. Bila baca Quran, jadi pemurah yang tegar. Dia mungkin kedekut dan bakhil. Dia bila baca ayat Quran, contoh dia ambil ayat surah Sabah lah katakan, ayat 39. Dia baca ayat tu,
wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh innahu huwa khairur raziqin. Contoh ni surah Sabah 39. Dibaca ayat ni Allah kata apa? Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Kalau kamu ada harta, belanja jalan Allah, Allah akan ganti balik. Sebab Allah Tuhan yang maha pemurah dalam beri rezeki. Dia mungkin orang bakhil, bukan mungkin bakhil sungguh, payah menyumbang. Dibaca ayat, tengok ayat, Allah kata sumbanglah, rezeki kamu ada, Allah ganti. Lama kelamaan dia suka menyumbang, suka memberi, dan suka derma. Satu ayat. Kalau jumpa ayat lain lagi, baca ayat lagi, lagilah dia akan wa ma anfaqtum min syai'in tajiduhu indallah, kata Allah. Membelanja harta, kamu akan tengok Allah ganti pada kamu sesegera mungkin. Jadi kita bila baca ayat macam ni, jiwa yang bakhil jadi jiwa yang pemurah. Contoh yang lain banyak lagi lah tentang dosa maksiat. Bila baca ayat neraka, air mata mengalir, insaf. Jadi dengan makna yang mudahnya, Al-Quran ini merupakan jalan kita untuk mencipta kebaikan. Wastabiqul khairat. Tuan-tuan, puan-puan, ini rezeki Allah kepada kita. Satulah saya sebut pada tuan-puan pada pagi ini. Jangan bimbang, jangan kita gusar, jangan takut, jangan rasa gundah hati, perasaan tak settle kalau kita benar-benar bersama Al-Quranul Karim. Secara kefahaman, secara makna, cara bacaan. Dengan kita baca, kita makna, kita ambil makna, kita baca, kita faham, jangan gusar, jangan kita rasa hati. Sekurang-kurangnya, walaupun sekurangnya tak kurang juga, tapi indah hakikat. Sekurang-kurangnya kita rasa gelisah, pegang Quran, baca Quran, bukan pegang, baca Quran. Jiwa tak tenteram, ada something wrong dalam hidup, rasa tak selesa, buka Quran. Sebab Allah berjanji, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Tidakkah kamu ingat pada aku, kata Allah, hati tenang, hati kamu tenang, kata Allah Azza wa Jalla. Allah berjanji begitu. Di saat kita rasa rusah hati, tak tenang, ada something wrong dalam hidup, ada ujian mendatang, jiwa tak rasa selesa, macam-macam ujian datang, baca Quran, baca Quran. InsyaAllah hati tidak akan menjadi lebih parah daripada itu, melainkan Allah ganti dengan ketenangan. Sikit-sikit ketenangan masuk. Percaya. Surah yang sama, surah Al-Anfal, Allah kata kepada kita, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanya saja orang yang ingat pada Allah, gemetar hatinya. Dekat dengan kata Allah, aku ubah hatinya daripada sakit kepada hidup, kepada sehat, daripada hati yang kelam bercahaya. Allah berjanji, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum iman. Baca Al-Quran bertambah-tambah iman, kata Allah SWT. Subhanallahirrahim. Puan-puan ya, bila bicara bab Quran ni, saya tak tahulah. Tadi Da'i Aiman dalam menutup bicara dalam tanya Ustaz di minit terakhir, 10 minit terakhir tadi, dia sebut tentang macam mana caranya untuk rapat Al-Quran. Saya kata mudah saja. Mudah dengan makna kita boleh buat. Kalau kita betul-betul nak rapati Quran sepanjang masa dalam hidup ini, dalam kediaman kita, Quran duduk di merata tempat. Jangan salah faham, merata tempat Ustaz di bawah meja, atas meja, di bawah. Maksudnya Quran duduk di merata tempat, di mana? Dalam bilik tidur ada Quran, meja study ada Al-Quran, dekat meja makan ada Al-Quran, dekat sofa berehat keluarga ada Quran. Di mana rumah kita, yang lokasi memang kita duduk dengan keluarga, ada Quran sampai 5-6 buah. Kita di lokasi nama sofa, Quran ada masa boleh buka Quran, letak. Masuk dalam bilik tidur kita, ada Quran, boleh baca. Masuk bilik kita punya study, contohnya Quran. Di mana? Di mana-mana. Sebab itu cara kita untuk didik. Sebab kita ada kelemahan. Ada kelemahan tak apalah, kuatan tak buat salah. Satu Quran pada ada di rumah. Tapi kerana kita ada kelemahan, di mana berada kita, Quran ada menanti kita. Sekurang-kurangnya kita boleh belik, boleh baca, boleh tatap, boleh 3 ayat, 10 ayat, cukup. Itu cara kita untuk merapati Al-Quranul Karim.
Itu cara lah, bukan satu di antara sunnah yang Nabi ajar. Tak, tapi satu cara yang kita boleh createkan. Macam mana kita nak rapati Quran, di mana berada kita? Di luar. Masuk luar tu dalam rumah kita, tapi bahagian rehat kita, di meja makan kita, dalam kediaman kita, dalam bilik kita, di bilik study kita, bilik membaca kita, contohnya letak Quran. Kita di mana pun kita boleh buka terjemahan Quran dan seumpamanya. Itu cara untuk kita menguatkan hubungan kita dengan Quran. Tapi hari ini saya fikir lebih mudah lagi. Letak Quran mana-mana pun lebih mudah melalui phone kita. Phone kita ni yang kita bawa ke mana-mana, di samping duduk scroll macam-macam, scroll lah Quran tu sekali. Yang tu tak scroll pun, ya, terus scroll tutup terus, ya, terus scroll, ya, tutup terus, sebab nak tengok FB juga, nak tengok WhatsApp juga. Tak betul. Lepas tu saya sendiri bicara sendiri, bukan saya kata terbaik, tapi saya cuba untuk buat yang terbaik. Saya sendiri dalam masalah gunakan phone sebagai contoh, bukan nak, tapi ini satu rangsangan motivasi. Sebab saya bercakap, tuan-tuan, saya bercakap dalam nada saya sayangkan Quran. Saya tak rasa satu nikmat melainkan baca Quran. Rasa dalam keadaan hibur, sedih, ada ujian yang mendatang Quran. Sebab Quran Allah janji, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil. Kami tu Quran untuk jadi ubat mujarab kepada kamu, selamatkan kamu, rahmat kamu. Contohnya, kalau kita baca, kalau saya tengok dalam phone saya, tuan-tuan, saya letak yang pertama Al-Quran, yang pastinya dalam bentuk ayat-ayat Allah lah, yang Quran, fully Quran, dalam bentuk mushaf Al-Quranul Karim, secara mushaf Al-Quran, mana Quran secara penuh. Tapi yang kedua, ini Quran secara penuh, satu ayat, dua ayat sampai 6,000 lebih ayat, juzuk by juzuk. Ini bacaan harian saya. Di samping itu, nak ceritanya pada tuan-tuan, nak berkongsi, saya letakkan sama dalam phone saya, apa dia? Quran terjemahan ayat-ayat Allah dan terjemahan Al-Quran. Sebab saya nak tengok di ayat dia baca tu, apa mana ayat ini, apa maksud ayat ini secara terjemahan. 1, 2, 3 ayat surah mana-mana. Rasa nak tengok dalam surah Al-Ma'idah ayat pertama hingga 10 apa mana. Buka Al-Ma'idah, Quran terjemahan. Jadi ini sebagai cara kita untuk merapati Al-Quran. Saya tahulah puan-puan, siapa yang ada dalam Al-Quran itu, dalam phone-nya 2 Al-Quran, terjemahan 1 dan 1 Quran lagi yang full. Ada tak? Ada, saya tahu. Tak tengok pun tak apa, nak tunjuk tak apa juga, ya. Tak tunjuklah, ya. Saya tahu puan-puan ahli Quran non di luar sana ni, yang nonton live sekarang, rakan kita yang di luar sana, jom sama-sama. Sekurang-kurangnya ini adalah pakaian harian kita. Di saat kita rasa sedih dan rasa gelisah, buka phone, tengok Quran. Kalau di rumah, boleh buka Quran di mana-mana. Di luar, di rumah, dalam rumah, di dalam bilik tidur kita, di dalam tempat study kita. Allahu Akbar. Jadi yang penting sebut tadi ialah bagaimana Al-Quran beri cahaya kebaikan kepada kita. Lalu kata Umar radhiyallahu anhu, "Wala takunu 'iyalan 'ala nas." Jangan kau jadi pergantung pada manusia. Iyalan ini kata ulama dengan maksud apa? Jadi bebanan. Sebab orang ini satu benda, ya. Kita ni puan-puan dirahmati sekalian, kalau hati kita sakit, hati kita tak bercahaya, hati kita bermasalah, jadi beban kepada orang lain. Kita mudah nak kata kat orang, nak umpat orang, maki orang, hamun orang, dengki orang, macam-macam masalah tu. Kalau tak kerana Al-Quran, hati kita mungkin sakit. Batulah mudah nak mengamuk, mudah nak marah, mudah nak maki. Usah pergi jauh lah, dalam rumah tangga je. Nak mengamuk tak pasal-pasal, nak maki hamun tak pasal-pasal. Anak jatuh pinggang sebiji pun maki dekat setengah jam. Anak tumpah air pun maki dekat 10 hari. Apa cerita? Takkanlah kerana tu nak maki anak dengan kata-kata yang tajam. Sepatutnya istighfar dulu. Yang jatuh, yang air tumpah, boleh lapkan saja. Pinggang jatuh, takkan pinggang sampai 1 juta sekeping. Sekeping ke satu? Sekeping tak? Takkan sampai beribu sekeping. Kalau beribu pun, baik kita jatuh pinggang mati anak, kalau anak sakit sampai koma, tak bercakap macam mana, lagi derita kita. Maka kalau kita tak ada kekuatan Al-Quran dalam rumah, kita jadi manusia pemarah, manusia yang kadang-kadang berakhlak buruk. Itu dalam rumah. Di luar rumah pula
dengki orang ni, dendam orang ni, nak maki orang ni, nak marah orang ni, tak pasal-pasal. Caci maki macam-macam. Dengan kawan jadi bermusuh, dengan kawan jadi orang tak selesa, dengan kawan kita nak maki hamun. Itu semua daripada jiwa yang kotor. Sebab itulah kata Umar, wala takunu ayyalan, jangan jadi bebanan manusia. Maksud apa? Kalau kamu tak ada Al-Quran, kamu yang terbeban. Musuh ramai, orang kamu musuh, tapi kalau Quran ada, kamu jadi orang yang memudahkan urusan dengan orang lain. Nak maki pun tidak, nak marah pun tidak, sabar tinggi, lemah lembutnya tinggi, tak jadi orang yang pemarah. Ini kekuatan Al-Quran. Dia didik jiwa kita. Waktu hati yang sakit boleh jadi sembuh, hati yang buta boleh celik semula. Hati yang dah hitam pekat boleh bercahaya sebab Al-Quran. Itu kata-kata Umar dalam peringatan. Ini kata-kata begitu berharga tuan-tuan ni. Bukan hadis, tapi kata-kata seorang sahabat Nabi tentang bagaimana sifat Ahlul Quranul Karim. Baik. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini pun bukan hadis, tapi kata-kata sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ini orang hebat Al-Quran, yang disebut sebagai orang yang paling faham Quran. Di kalangan sahabat Nabi yang paling faham Quran, ini orangnya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, orang paling faham. Sehingga pada sahabat lepas Nabi wafat, kalau tak faham ayat mana-mana, jumpa dia. Aisyah pernah temu Abdul Mas'ud, tanya apa makna ni wahai Abdul Mas'ud, apa cerita ni, apa maksud ayat ni, apa sebab turun. Aisyah pun tanya dia. Allah rezekikan dia orang paling faham Al-Quran, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Nasihat ini terbaik. Tolong cermati, perhati dan tolong dengar elok-elok, dan tolong jadikan panduan. Saya bercakap, ambil panduan, tuan yang dengar pun ambil panduan, yang menonton pun mendengar panduan juga. Apa dia kata? Kata Abdul Mas'ud, "Yanbaghi lihamilil Quran an yu'rafa bilailihi idhan nasu naimun wa binaharihi idhan nasu muftirun wa bihuznihi idhan nasu yafrahun wa bukaihi idhan nasu yadhakun wa bisamtihi idhan nasu yakhudun wa bikhushu'ihi idhan nasu yakhtalun." Dia bercakap dalam dia nak beri ingat kepada orang yang suka baca Quran, orang yang ahlu Quran, yang baca Quran, yang faham Quran. Apa sifatnya? Dia kata apa? Yang bagi lihamilil Quran an yu'rafa bilailihi idhan nasu naimun. Satu, seorang penghafaz Al-Quran. Saya sebut sekali, seorang pembaca Al-Quran, supaya puan-puan bila terjemah tu, pembaca tu terasa juga. Kita penghafaz tu rasa macam budak tahfiz Quran. Tak, kita semua ini dalam kerangka memang ahli Quran, tak kira siapa pun. Sebab kita nak jadi orang yang dekat Al-Quran. Seorang baca Al-Quran hendaklah dikenali dengan ibadah di waktu malam ketika orang lain sedang tidur. Ini yang kita nak. Orang yang ada Quran dalam hati jantung, orang yang baca Quran di malam harinya, dia insan yang cukup kuat beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Maksud di sini ialah dia bangun, dia bangkit awal. Orang sedang tidur, dia dah bangkit. Orang sedang lena dalam tidur mimpinya, dia sudah bangun untuk bertahajud. Puan-puan, ini benda yang bukan kecil kepada kita ni. Inilah di antara sunnah dalam kita beragama. Siapa orangnya? Ahlul Quran. Sebab dia tahu, dia faham. Saat yang paling indah dalam hidup beragama ialah bangun di tengah malam. Orang sedang lena, dia bangun bertahajud. Orang sedang di mimpi indah, dia bangun berdoa. Orang sedang tidur, dia bangun untuk beribadat. Namanya tahajud atau qiyamul lail. Ini ciri Ahlul Quran. Usahakanlah. Allah, Ustaz, saya tak boleh bangun, susah. Usahakan. Doa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan memang begitu. Orang yang tak faham Quran, tak baca Quran, mana dia nak bangun tahajud, nak bangun beribadat pada malam hari? Kosong jiwanya, kosong hatinya daripada Al-Quran. Dia tak bangun, puan-puan, untuk tahajud. Dia bangun pukul 4 untuk tengok Liverpool lawan Manchester United. Dia bangun pukul 4 untuk tengok Bayern Munich lawan apa dia?
Juventus Itali contohnya. Ustaz pun tahu, ya kena hafal juga lah. Kena pula World Cup pada masa itu pukul 3 live, pukul 12.30 live, pukul 4 live. Boleh bangun dia. Bukan kerana iman dia gerakkan, kerana bola yang kejutkan dia. Bangun. Betul begini, Perancis lawan Spanyol. Kalau tak tengok rugi. Tapi orang Al-Quran, dia sedar, aku ni faham Al-Quran, baca Quran, aku nak bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Dosa aku banyak sangat dalam hidup, aku nak bangun istighfar. Dosa aku banyak, hidup aku nak bangun munajat. Aku ni kurang ilmu, aku nak bangun minta pada Allah kebaikan. Jadi menyebabkan kata Abdul Mas'ud, orang yang ahli Quran ketika orang tidur, dia bangun beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini semua saranan. Ini semua saranan daripada seorang ulama sahabat Nabi SAW. Kita usaha. Alhamdulillah, saya tahu, saya percaya di kalangan puan-puan semua adalah orang-orang yang suka untuk bangun di awal malam, insyaAllah. Saya tuan-tuan bercakap ini sebab saya nak ajak diri saya. Dalam urusan kita beribadat ni, kita maaf sebut sikit. Dalam urusan kita beribadat kepada Allah Azza wa Jalla, tolong pegang satu kata-kata yang menarik daripada para ulama kita tabi'in, Al-Hasan Al-Basri. Kata Hasan Basri, di antara alamatul iman, tanda keimanan seorang manusia dalam hidup beragamanya, dia tidak akan mengecewakan hidupnya dengan waktu malam yang terbentang buatnya. Dia tak kecewakan. Dalam kepenatan, dia cari kekuatan. Dalam keletihan, dia cari ketenangan. Dalam kesempitan, cari keluasan. Walaupun dalam itu situasi Nabi, letih, penat, tapi orang beriman kata sebab dia tak mengecewakan malam yang dia miliki. Sebab dia tahu malam itu malam yang penuh keberkatan, malam penuh kerahmatan. Saat munajat itu terbuka luas. Allah dia mendengar rintihan kita jam 1/3 malam. Allah dia dengar rintihan kita pada jam subuh nak masuk, jam tahajud. Allah dia mendengar. Dia tahu bahawa itulah ketika dia nak meratap, nak merayu, nak merintih, minta munajat kepada Allah, air mata tumpah banyak mana, dia tahu. Sebab itulah amalan orang-orang yang beriman. Satulah kata para ulama kita dalam situasi yang demikian, kata mereka, janganlah kamu tinggalkan saat bertajukan, itulah waktu yang paling berkat. Jadi kata Basri, itulah dia tanda orang beriman. Jadi puan-puan, kita kena rancang. Hari ini kalau kita dah biasa dengan waktu tahajud, insya-Allah dia dah biasa. Ada orang kadang-kadang tak payah kunci jam dah, tak payah nak letak apa ni jam tertentu dah, automatically dia boleh bangun. Seolah ada suatu kejutan berlaku pada masa itu untuk dia bangkit. Ini rezeki namanya, rezeki. Sebab apa? Sebab hatinya ada cahaya. Dia belum tidur, dia berniat, aku nak bangun tahajud walaupun 2 rakaat. Belum subuh, aku nak bangun. Saat dia nak tidur, dia baca dah ucapan-ucapan besarkan Allah Azza wa Jalla. Minta syaitan jangan ganggu dia dengan ayat kursi, dengan doa qul wallah, qul 3 qul tadi, dengan doa, jangan bimbang. Tapi kalau ada orang tak biasa, dia bangkit sampai kelenanya jam subuh dia tak bangun. Ini beza. Itulah tuan-tuan, kita usaha kerana Allah Azza wa Jalla, Allah tidak mengecewakan doa rintihan kita. Itu satu. Yang keduanya ialah, saya sebut sikit lagi waktu malam ini, di samping kata Al-Imam Hasan Basri, itu ada keimanan orang tak mengecewakan waktu malam, kata ulama yang lain. Di antara Al-Imam At-Tabari ataupun Imam Qurtubi, dia kata apa? Dia kata, saat bila kita dah biasa untuk bertahajud, kita merasa kecewa kalau kita hilang peluang untuk kali yang kedua. Kita rasa macam satu benda yang menyusahkan kita. Aku tak bangunlah semalam, kenapa? Kita rasa kecewa. Sebab kecewa? Sebab kita dah melepaskan satu rezeki pada malam itu untuk kita bangun bertahajud kepada Allah Azza wa Jalla. Itu kata ulama. Ulama ni tuan-tuan, dia cakap dengan keilmuan mereka dan amal mereka. Dan memang jelaslah kepada kita. Cuma kepada kita cuba nak ingatkan diri kita masing-masing supaya kita tidak meninggalkan saat bertahajud kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi kalau saya kata kalau dalam hidup kita ada kesempitan, ada masalah, ada ujian yang mendatang dalam konteks keluarga ke soal apa saja, maka amat wajar kita gunakan tahajud sebagai waktu untuk kita
bermunajat rintih kepada Allah Azza wa Jalla, untuk munajat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Wahai orang berselimut, bangun, kata Allah Azza wa Jalla. Ambil masa sekejap, baca Quran dan minta kepada Allah doa-doa kamu nak munajatkan. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu inqus min aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Allah kata baca Quran, dan ulama kata maksudnya lah Quran dibaca dengan doanya diangkat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini suci dia orang beriman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini dekat Ramadan ini. Dekat Ramadan ini tuan-tuan, ingatan kepada seluruh yang hadir pada pagi ini, ingat, kalau kita nak bangun bersahur, dahulukan dengan tahajud. Jangan tu bangun sahur tanpa tahajud. Wahai sang suami, wahai isteri yang dikasihi semua, beritahulah kepada suami kita dan isteri masing-masing, belum kita nak makan sahur, iringkan dengan tahajud. Seorang isteri bangun nak masak sahur jam 4:30, 5 pagi contohnya, belum ke dapur, ambil wuduk, bersihkan diri, bersihkan untuk badan semua sekali, ambil wuduk, hampar sejadah, rukuk dan sujud 2 rakaat kepada Allah, kita bermerintih. Barulah dengan air wuduk itulah kita ke dapur, ada barakahnya. Dengan wuduk kita masuk ke dapur, dengan nak basuh beras ke, nak masak nasi, nak masak kuih apa sekalipun, nak panas kalau apa ada barakah. Sebab apa? Kita masuk dengan air wuduk yang masih melekat, dengan doa yang masih di bibir, dengan ingatan kepada Allah yang tak pernah dilupai. Ada barakahnya. Ini kalau bangun-bangun dengan muka tak apa nak ceria, dengan mata mengantuk tak mengantuk, wuduk tak kena lagi, hanya sekadar basuh muka, batulah hilang berkat. Masak-masaklah, barakah tak ada. Minta maaflah. Suami pun sama. Sebelum anda nak makan sahur jam 4:30, 5 pagi, wahai sang suami, dalam musim Ramadan, bangun saja. Di mana sejadah anda belum anda bangkit untuk makan sahur? Di mana wuduk anda untuk anda angkat wuduk, kemudian duduk dalam keadaan berdiri kepada Allah 2 rakaat, 3, 4 rakaat contohnya. Najak pada Allah buat keluarga, anak isteri dan seumpamanya. Di mana sang suami? Tolong puan-puan, tolong bina suasana macam ni. Saya tahu dah buat pun, tapi kita kekalkan supaya ianya berkekalan. Sebulan, di malam pertama hingga malam terakhir. Ya, lepas Ramadan patut teruskan, tapi nak cerita sebulan Ramadan amat berkat. Kalau ada anak kita, anak-anak yang terdewasa, beritahu, Abang Long umur dah 25, umur dah 18, dah SPM contohnya, dah tunggu tu SPM, dah umur 18 contohnya, dah umur 16 sekalipun, belum makan sahur dengan mama, dengan papa, dengan ayah, dengan ibu. Abang Long waktu dulu, kemudian doa 2-3 patah, tahajud 2 rakaat contoh. Minta ampuan. Kalau ustaz, benda macam ni bukan benda sebesar. Memang nampak tak besar, tapi besar dalam hukum agama. Ada barakah menanti, rahmat menanti. Di samping Ramadan berkat, ibadat tu Allah jadi pintu berkat. Apalagi kalau malam tu doa sang suami atas tika sejadah 2 rakaat di sembahyang itu, Allah kabulkan sungguh-sungguh. Allah Maha Kaya. Atas ikhlas suami yang berdoa itu, Allah kabul beri minta selamat sejahtera, hilangkan penyakit, tak ada ujian mendatang, anak-anak bahagia, anak-anak berilmu tinggi, tak keras hati, tak ke kepala dalam soal buat kebaikan, kebajikan, faham Quran, tahu baca Quran, jaga solat. Tiba-tiba Allah kabulkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, maka saya sebut tuan-tuan, sebelum sahur iringkan solat 2 rakaat, kalau tidak 2 pun boleh tambah 4, dengan doa munajat sebelum kita makan sahur. Minta maaf. Sebab orang kita ni kadang-kadang dia hanya nampak sahur itu yang utama, tahajud tak utama. Betul, sahur itu Nabi sebut, tasahharu fa inna fis sahuri barakatun. Bersahurlah kamu, ada barakahnya. Tapi ingat, keberkatan sahur ada barakahnya, di samping tahajud ada pula berkatnya. Kerana waktu sahur ini waktu yang afdal. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi gabungkan sekali. Wallahu alam. Itu saranan saya lah. Sebab kadang-kadang benda tak berlaku dalam kehidupan rumah tangga, sebab kita tak pernah amalkan tahajud, maka kita tak rasa. Tapi sahur wajib. Sebab apa? Besok nak puasa ni, tak makan sahur, letih aku besok, dia kata. Bukan pukul 10, pukul 8 dah tenganga dah letih. Ya,
Dia fikir hanya makan sahur saja, sedangkan hakikatnya sahur itu waktu-waktu untuk dia beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Wa binaharihi idzan nasu muftirun. Dan waktu siang orang yang tak berpuasa. Ini Al-Quran. Dia ada kaitan dengan soal ibadat. Al-Quran ni orang cintakan puasa. Masya Allah lah. Tahniahlah kepada puan-puan yang hari ini pun berpuasa sunat sebagai contohnya. 24 Syaban. Orang dah biasa puasa lah. Berterusan Isnin, Khamis, puasa, Rabu, puasa sampai kepada hujung Syaban. Tahniah. Kepada yang tak biasa tapi berpuasa jarang-jarang pun Alhamdulillah. Tapi nak cerita di sini kata Ibn Mas'ud, saat kamu boleh baca Quran, faham Quran, kamu jadi orang jaga puasa. Yang sunat, yang amal, yang wajib patah lagi. Dan kata dia lagi, wa bihuzni idzan nasu yafrahun. Orang gembira, kamu ada nilai kesedihan. Sebab tengok orang gembira seakan sampai tak tidak usah pahala, Al-Quran rasa hibur dan sedih. Apalah sebab masyarakat jadi macam ni. Gembira seakan sampai tak kena dosa pahala ni. Haram halal tak kenal ni. Kita Al-Quran akan rasa hibur dan sedih. Di samping sedih apa kita kata? Ya Allah tolong, Ya Allah pulangkan balik hati kami kepada iman. Ya Allah berikan kami nikmat ilmu dan Islam. Kita minta keselamatan. Sebab kita Al-Quran. Bukan hukum orang. Ini pun akhlak penting tuan-tuan. Jangan kita jadi manusia penghukum. Padan muka. Tak jaga Quran tak. Kita Al-Quran kena minta doa keberkatan keselamatan. Minta orang diberi kerahmatan Allah. Ya Allah pulang kepada kami kerahmatan. Ni minta pada orang yang sesat seperti pandu jalan kepada kebaikan dan keselamatan. Baik. Wa bibukaihi idzan nusu yadhakun. Dan orang yang dalam keadaan ada Quran di dada, dia menangis ketika orang dalam keadaan ketawa. Orang seronok santai, dia dalam keadaan menangis kepada Allah banyak-banyak. Mohon kepada Allah keselamatan, keamanan. Dan kata dia lagi, wa bisamti idzan nasu yakhudun. Dan orang yang ada Quran, dia banyak diam daripada banyak berkata-kata. Jadi orang ada Quran tuan-tuan, kurang bercakaplah sikit. Kalau dia banyak mengumpat, dia banyak mengeji, banyak mencela, kata ke orang, buka kelab bual sampai tak habis-habis cerita orang, maka dengan sebab dia ada ahli Quran, di Al-Quran, dia akan tutup ruang-ruang itu. Kurangkan daripada cara orang, cuk cela orang. Ini sifat kita. Tapi kalau Quran pun baca, cela pun nombor satu, payah. Quran dah 2 juzuk, cela orang pun dekat 2 jam. Payah. Quran 20 ayat, cela orang pun dekat dengan setengah jam. Payah. Quran baca, Masya Allah, pagi tadi sejuzuk, tengah sejuzuk, 2 juzuk dah. Petang, buka kelab bual, bicara tentang orang tu orang ni dengan keadaan mengarut dan macam-macam. Payah. Ini bukan akhlak kita. Dalam Islam, jangan sampai tahap kita mencacat cederakan nilai Al-Quran dalam hati kita. Betul tuan-tuan, puan-puan. Saya ingat guru kami masa belajar dulu. Guru kami masa belajar lama ni, cerita lama ni. Dah ke sebelah dah, kejap lagi. Di minit saya akan berhenti kejap lagi insyaAllah. Tuan-tuan, guru kami masa belajar dulu. Dia ni seorang guru daripada Syria. Dan sekarang pun kalau puan-puan tengok dalam YouTube, memang ada je. Dr. Abdul Karim Bakar, Syria. Kalau pergi Google tu, tulis nama Dr. Abdul Karim Bakar, B-A-K-K-R K-K-A-R ataupun B-Ba-Kaf-Alirah, tapi bahasa Arab lah. Nak tengok sangat bahasa Arab. Itu guru kami, itu guru saya dulu. Dia orang Syria, sekarang di Saudi Arabia masih ada. Dia memang hafaz Al-Quran, hafiz Al-Quran, tapi dia guru bahasa Arab. Dia guru dalam subjek Arab, dalam subjek khas bahasa Arab. Antara guru yang paling kami takut lah. Sebab dia jenis masuk kelas soalan, soal jawab. Yang lebih takut ialah bila sampai masa dia buat soalan, minta keluar dan bagi syarahan ke orang lain. Itu paling takut. Tak bercerita lama, tapi Allah berkati. Guru kami ni dia hafaz Quran, Quran Bakar, orang Syria. Pernah satu ketika dalam kelas ini, kelas kebetulannya kelas ini ramai pelajar yang bukan Arab. Kelas khas ini ada yang bukan Arab ramai, daripada Indonesia, daripada Kemboja, daripada Filipina, daripada Malaysia. Yang dua lepas ni negara atau Asia Tenggara, termasuklah orang Arab tak banyak, terutama orang Afrika lah ada bersama. Jadi bila sampai satu tahap, dia sebut kepada kami tentang Al-Quran, kamu kena baca sentiasa. Sebab nak berkat ilmu, Quran jangan tinggal. Tuan-tuan, satu hari
Ini saya rasa macam satu perasaan yang saya rasa sampai hari inilah, kesan mendalam. Jadi ingatlah kepada kami, kalau kamu nak ingat apa saja dalam bidang ilmu agama, Quran jangan tinggal. Subhanallah azim, satu hari saya sendiri kena. Dipanggil, Ruslan, ta'al, ajib ala ma sa'alt. Kata maksudnya, jawab apa kata. Saya, tuan-tuan, pergi ke depan, bagi jawapan, sebab kaedah bahasa Arab kena tulis apa, mabni, maf'ul, macam-macam lah bahasa Arab. Saya tak boleh jawab. Saya rasa macam kelam. Benda basic ya. Dia tanya saya soalan saya. Dia kata, kau baca Quran hari ni? Aqra'tal Quran al-yawm? Cakap apa hari ni? Saya tak menipu tuan-tuan, tak menipu. Nak kata dah baca, memang tak baca Quran pagi tu. Saya jawab dengan terang, ma qara'tu syekh, ma qati doktor, ma qara'tu. Saya pun jenis mudah menangis. Saya jenis mudah menangis pada dulu sampai sekarang. Itu tak tahu apa masalah saya, tak tahu. Saya menangis. Saya kata, ma qati Quran, saya menangis. Saya menangis, dia peluk saya. Itu saya kata sampai sekarang. Kita ingat guru kita ni macam tu lah. Dia ada kesan kejiwaan tu. Dia peluk saya ni, depan Pak Putih ni, dia peluk saya. Dia kata, aku tanya sebab aku sayang kepada kamu. Uhibbuka fillah, Rasulullah dia kata. Maksud aku sayang kerana Allah. Subhanallah, tuan-tuan, puan-puan. Kata-kata tadi dalam dekapan beliau kepada saya ni, sebagai, saya pun tak sangka dia peluk saya macam tu. Guru kita pun nak cium tangan pun kadang-kadang dia tak bagi. Dia kata, aku sayang kepada bukan Allah SWT. Dia bisik kat saya, Al-Quran jantung hati kamu, Quran pedoman kamu. Terkesan tuan-puan. Menyebabkan bila sampai tahap tu saya terasa rupa-rupanya pesanan tu pesanan yang begitu berharga kepada kita. Sebab dia hafal Quran, cair di bibirnya Quran, jadi kita faham sangatlah. Saya nak sebut tuan bukan apa. Benda-benda macam ni bila kita sudah ada nikmat bersama Al-Quran, dia jadi besar peranan pada kita. Kita punya kekuatan semangat tu ada. Saya tengok balik cerita ni, saya menangis juga. Saya, Abdul Bakar ni, dia orang yang cukup hebat puan-puan, cukup hebat. Sampai sekarang pun dia ni kalau ikut sejarahnya seorang yang dilarang balik ke Syria pada zaman Hafiz Assad. Zaman Hafiz Assad, keluarganya ramai mati dibunuh. Ini ceritalah. Ya. Kalau tuan-tuan nak tengok dalam dia punya apa ni, Abdul Karim Bakar, siapa yang faham bahasa Arab dengan baik boleh tengok. Ini orangnya. Okey. Lain pula yang keluar Ini orangnya. Saya sampai sekarang ni video dia saya akan tengok sentiasa. So beri motivasi. Orangnya putih melepak, dia punya orang Syria yang cantik, kemas. Ini dia guru saya lah ni. Nak cerita pada tuan-tuan kesan tu. Dan sampai sekarang saya bila baca Quran, saya ingat sebab dia peluk saya, dia kata, saya sayangkan kamu kan Allah, bukan marah. Sebab Quran adalah jantung hati kamu, pedoman. Sebab kalau tuan perhati saya, dalam banyak saya punya ceramah, saya guna perkataan jantung hati, betul tak? Sebab saya terima perkataan Al-Quran qalbuka. Saya tadi pun sebut dalam siaran tadi pun beberapa kali jantung hati Al-Quran. Sebab itu kesan daripada guru kita, kesan kejiwaan baik. Jadi apapun cerita saya pada pagi puan-puan, nak cerita bagaimana kita bila Quran ni berada jantung kita akan jadi orang yang terpelihara. Kita banyak dalam keadaan kita tak banyak bercakap, melainkan benda yang betul-betul boleh bercakap. Benda yang palsu, cerca orang, celah bukan amalan kita. Kita nak ganti perkara kita dengan yang baik-baik. Dan kata dia yang terakhir, penghujungnya dah lewat kita ni, wa bi khusyu'i idzan nas yakhtalun. Dan orang yang Quran khusyuk, kita orang yang sedang berbangga diri. Orang rasa megah, kita rasa rendah diri. Sebab apa? Kita ada Al-Quran bagi kita. Wallahu alam, itulah sekadar pertemuan pada pagi ini. Muka surat 40 kita sambung lagi insya-Allah. Yang pentingnya Al-Quran jantung hati kita, pedoman kita,
dan Al-Quran orang sentiasa diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah sentiasa merahmati kita semua, dan kita harap Ramadan akan datang, kita dapat berpuasa dengan sebaik-baiknya, beramal sebaik-baiknya, dan akhirnya Allah akan beri kita kerahmatan, keredaan. Terima kasih banyak-banyak pada pagi ini atas pertemuan yang berkat ini. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ini ada nota untuk saya kan ni? Minta tolong doakan kakak ipar yang baru meninggal dunia pagi tadi. Betul lah? Rafi'ah Maksman. Kita minta kepada Allah keselamatan. Allah maghfir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' mudkhalaha wa naqi khatayaha kama naqqa ath-thawbul abyad min ad-danas. Allahumma ij'al qabraha rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabraha hufratan min hufarin niran. Allahumma ighfir lana wa iyyahum innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Wa sallallahu Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan puan almarhumah Rafi'ah Husin, Rafi'ah Masman dalam barakah dijagai oleh Allah, diberikan keampunan insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.